TV KPM. Assalamualaikum, hello semua. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar semua? Sihat? Saya harap anda semua baik-baik saja sebab yalah pada zaman sekarang ni kita perlu mengulang kaji. Kalau nak belajar pun mesti dari rumah, kemudian bekerja pun work from home juga. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan dan jaga kesihatan diri kita. Okey, kalau duduk rumah tu jangan lupa juga untuk bersenam. Okey, sebab kita ni kena keluar berpeluh, kena cergas supaya otak kita pun cerdas. Baiklah, jadi hari ini Afiq akan bagi tahu anda semua apa mata pelajaran kita pada hari ini. Sebab tu Afiq ada nampak macam ada bongkar 3 dimensi ni. Ada kena-mengena ke dengan mata pelajaran kita hari ini? Oh, iyalah. Mata pelajaran kita hari ini iaitu lukisan kejuruteraan. Mestilah ada kena-mengena dengan bongkar 3 dimensi ni. Jadi ini khusus buat murid-murid di luar sana yang mengambil mata pelajaran ini. Jadi anda semua boleh bersiap sedia sebab anda pun akan ada kawan dekat dalam studio ni akan bersama dengan kita untuk adakan sesi ulang kaji sebentar nanti. Okey, jadi terus bersiap sedia dengan buku nota untuk catat apa saja ilmu yang akan disampaikan daripada cikgu kita sebentar nanti. Okey, jadi tanpa buang masa, kita nak berkenalan juga dengan cikgu kita. Tapi sebelum itu, Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP. Kalau keluar rumah, gunakan pelitup muka, gunakan cecair sanitasi dan apa yang paling penting, jangan lupa untuk jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Daftar vaksin kalau anda belum daftar untuk dapatkan dos pertama ataupun dos yang kedua. Baiklah, jadi sekarang kita nak berkenalan dengan cikgu kita hari ini melalui profil guru hari ini. Jom kita sama-sama saksikan. Ya, itulah dia Cikgu Sakinah Muhammad Hanif. Merupakan guru teknikal dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Sekarang cikgu tu dah ada bersebelahan dengan saya. Mari kita tanya khabar beliau. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu apa khabar? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Jadi cikgu dah bersedia tak untuk kita mulakan sesi ulang kaji kita sebentar nanti? InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah. Jadi sebelum tu saya nak bertanya dengan cikgu, apa yang cikgu nak kongsikan kepada murid-murid di rumah ataupun murid-murid yang sedang bersedia di studio. Nanti surprise kita akan tunjukkan kepada anda semua. Jadi cikgu, ada tak yang cikgu nak kongsikan topik yang menarik pada hari ini? Okey, hari ini kita akan belajar mengenai topik lukisan oblik. Iaitu ada satu permukaan rata dan juga satu paksi surut. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni cikgu pun dah bagi intro sedikit mengenai mata pelajaran pada hari ini. Sekarang kita nak berkenalan pula dengan murid-murid dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Inilah dia wajah mereka. Mari kita berkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Okey, Afiq nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri anda, nama dan kongsikan juga cita-cita anda. Boleh? Kita mulakan dengan Nur Najla. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Najla binti Jahanuddin. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Cita-cita saya ingin menjadi chemical engineering. Okey, itu dia cita-cita je. Okey, di sebelahnya pula kita tanya dengan Rabiatul Adawiyah. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rabiatul Adawiyah Muttabir Razak. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Cita-cita saya nak jadi civil engineering. Okey, civil engineering. Wah, hebat. Okey, seterusnya kita nak bertanya pula dengan Nur Hanisa. Silakan Hanisa. Assalamualaikum. Nama saya Hanisa binti Siti. Saya dari Sekolah SMK Teknik Tuanku Jaafar. Cita-cita saya ingin menjadi profesor. Okey, di sebelahnya pula. Inilah dia seorang jejaka yang dia mulakan dulu. Hero kita, Farid Azizan. Silakan Farid. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Farid Azizan bin Abdul Talib dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Cita-cita saya mahu menjadi jurutera awam.
jurutera awam. Baik, seterusnya pula kita ada Haziq. Silakan Haziq. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haziq bin Rahmat. Saya dari Sekolah Teknik Tuanku Jaafar dan cita-cita saya ingin menjadi jurutera mekanikal. Jurutera mekanikal, insyaAllah. Dan ini dia, yang terakhir sekali kita ada Akil. Silakan Akil. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Akil Mushri bin Mustafa. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Cita-cita saya nak jadi jurutera mekanikal. Jurutera mekanikal juga. Baiklah, jadi Afiq harap anda semua akan dapat capai cita-cita anda dengan berjaya, insyaAllah suatu hari nanti. Okey? Baik, jadi sekarang ni Afiq nak bawa cikgu kita ikut saya pergi ke meja ni untuk kita gunakan cecair sanitasi terlebih dahulu untuk mematuhi SOP. Silakan cikgu. Okey, ini adalah langkah-langkah untuk kita menjaga kebersihan sebab kita tak tahu kita bersentuhan di mana saja. Jadi inilah dia cara untuk kita menjaga kebersihan. Jadi gosok, jaga kebersihan dan gosok betul-betul di celah-celah jari kita untuk membasmi kuman yang ada di telapak tangan kita. Baiklah, jadi sekarang ni kita pun dah tak sabar untuk mulakan sesi pembelajaran kita. Cikgu pun dah bersedia, murid-murid di studio pun dah bersedia. Afiq harap murid-murid di rumah pun boleh turut bersedia bersama dengan kami. Dan kita jumpa lagi selepas ini sebab kita nak berehat terlebih dahulu. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP kerana kes hari ini mencecah 19,807 kes. Jadi sama-sama kita patuhi SOP untuk kita memerangi wabak penyakit COVID-19 ini bersama. Baiklah, jadi sekarang ni tanpa buang masa kita nak teruskan sesi pembelajaran. Tapi sebelum tu Afiq nak bertanya dengan murid yang ada bersama dengan kita di studio mengenai pandangan topik pada hari ini. Kita mulakan dengan Najla. Sila bagi kata-kata pendek dan manis dari anda. Silakan. Bagi saya, lukisan oblik ni kena ada imajinasi yang tinggi sebab dia bentuk dia 3D. Tapi lukisan oblik ni lagi senang daripada lukisan isometri. Okey, maksudnya kena ada imajinasi yang tinggi. Okey, itu kata Najla. Bagaimana pula dengan kata Rabiatul Adawiyah? Silakan. Pada pendapat saya, lukisan oblik ni dia bagi 3 pandangan. Daripada 3 pandangan tu kita boleh dapatkan bentuk 3 dimensi. Okey. Okey, macam mana pula dengan hero kita pula? Apa pandangan awak mengenai topik kita hari ini? Farid, silakan. Pada pendapat saya, lukisan oblik ini dia menunjukkan 3 pandangan untuk sebuah bongkah, iaitu pandangan belakang, pandangan hadapan, pandangan sisi dengan pandangan belakang. Okey. Pandangan pelan. Itulah dia, sebab tu saya pegang bongkah 3 dimensi ni. Okey, itulah dia 3 pandangan yang diberikan dari 3 murid yang bersama dengan kita di dalam studio. Jadi sekarang ni saya nampak sebenarnya mereka pun dah bersedia. Afiq harap yang di rumah pun dah bersedia. Jadi Afiq serahkan semuanya kepada Cikgu Sakinah untuk mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Silakan Cikgu Sakinah. Okey kelas. Okey, hari ini kita nak belajar mengenai lukisan oblik. So, apa yang kita nak belajar pada hari ini adalah nombor 1, konsep dia. Okey, apa konsep untuk lukisan oblik? Kemudian kita nak kenal pasti paksi. Paksi lukisan oblik ada paksi surut, paksi mengufuk dan paksi menegak. Okey, kemudian kita ada ciri-ciri lukisan oblik, iaitu saya akan terangkan nanti dengan lebih lanjut. Seterusnya kita ada jenis-jenis lukisan oblik. Dia ada jenis juga. So dalam soalan nanti selalunya akan keluar. Dan juga kita nak tentukan orientasi yang sesuai. Okey, saya teruskan ya. Boleh cikgu, silakan. Okey, so lukisan oblik. Sebenarnya dia menunjukkan objek dalam bentuk 3 dimensi. Macam Afiq cakaplah, macam cube yang ditunjukkan tadi. So ini adalah bongkah 3 dimensi.
Okey, dia mempunyai satu permukaan rata dan satu lagi permukaan yang bersudut. Okey, kalau murid di talian dan juga yang berada di rumah boleh lihat lukisan ni, satu permukaan rata, kita boleh nampak dari depan terus. Satu lagi dia bersudut. Okey, lukisan ni kita ambil daripada lukisan ortografik. Ini kita panggil lukisan ortografik. Kita ada pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey, so daripada 3 pandangan ni, so tengok ni ada L, T dan juga D. Okey, kalau rasanya macam Afiq boleh teka L tu apa? L tu pandangan L Apa L? Pandangan atas cikgu. L tu lebar. Oh, lebar. L tu lebar, T tu tinggi, D tu adalah dalam. Okey, so senang je. Okey, saya teruskan boleh? Boleh, silakan cikgu. Okey. So dalam lukisan oblik ada paksi, ada 3 paksi lah. Okey, untuk murid yang berada di rumah dan juga yang berada di atas talian. So kat sini ada paksi mengufuk. Yang mengufuk ke kanan ataupun mengufuk ke kiri. Okey, dia boleh 2 arah lah. Satu lagi paksi menegak dan juga paksi surut. Okey. So ciri-ciri lukisan oblik juga. Okey, so sekarang ni ciri-ciri lukisan oblik ada 2. Satu garisan oblik, satu garisan bukan oblik. Baik. So saya nak tanya murid yang berada di talian boleh? Boleh cikgu, silakan. Okey. Apa ciri-ciri garisan oblik? Okey, boleh saya tanya Haziq? Silakan Haziq. Garisan oblik dia selari dengan paksi mengufuk, paksi menegak dan paksi surut. Okey, Afiq, kita tengok jawapan dia, betul ke tak? Boleh. Garisan yang selari. Okey, selari dengan paksi ufuk, paksi tegak dan juga paksi surut. Betul. Pandai Haziq. Baik. So, kita tengok garisan bukan oblik pula. Apa maksudnya? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Boleh saya panggil Adawiyah? Okay, silakan Adawiyah. Garisan bukan oblik ni, dia garisan yang tak selari dengan paksi mengufuk, paksi menegak dengan paksi surut. Okey, kita tengok jawapan dia, Afiq. Boleh. Garisan yang tidak selari dengan paksi ufuk, paksi menegak atau paksi surut. Betul lah, Dawiyah. So, senang je. Satu selari, satu lagi tidak selari. Okey, macam mana sebenarnya gambaran dia? Okey, kat sini saya ada bagi gambar sikit. So, kalau Afiq tengok, ini adalah garisan oblik. Okey, kenapa kita panggil dia garisan oblik? Sebab dia selari. Okey, apa maksudnya bila dia selari tu? Okey, so kita tengok katalah saya buat garisan macam tu. So jarak daripada poin ini dengan poin belakang tu jaraknya sama. Okey. Kalau dia tak selari dia akan jadi macam tu. Jaraknya tak sama kan? Ya, betul. Bila jaraknya tak sama jadi dia tak selari lah. Okey. Jadi ini adalah garisan oblik. Ini adalah garisan oblik sebab dia selari dengan paksi surut. Siapa-siapa je garisan dalam ni, mana-mana je garisan garisan mengufuk ke, menegak ke, okey, asalkan dia selari tu garisan oblik lah. Okey, kalau dia yang ni, yang segitiga ni, selari tak Afiq? Selari? Tak selari. Oh, tak selari sebab tak dia ya, satu garisan dia tegak satu, dia kan jaraknya tak sama kan? Ya, betul. Bila jarak antara ini, titik ini dan titik ini, jaraknya tidak sama. Maka dia tidak selari. Baik. Selari tu maksudnya dia sama je lah. Faham. Okey. So begitu juga dengan lengkung. Okey, lengkung ni kita anggap dia tidak selari lah. Okey, bulatan pada pandangan hadapan kita akan nampak saiz yang sebenar, pada pandangan sisi kita tak nampak. Okey, saya teruskan ya. Boleh cikgu, silakan. Okey, sudut di dalam oblik. Okey, so kita ada sudut 30 darjah, kita ada 45 darjah dan juga kita ada 60 darjah. So, awak nak pilih sudut yang mana? Mana-mana pun boleh. Tapi, saya galakkan kalau boleh, lukisan oblik kita pilih 45. Sebab kita ada juga lukisan isometri. So, isometri dia adalah 30 darjah kiri dan kanan. So, makanya pelajar suka tertukar.
Jadi kita tak nak mereka tersalah lukis, makanya kita akan ambil sudut 45 lah, senang. Oh, jadi kebanyakannya murid akan terkeliru sekiranya mereka pilih mereka selain akan terkeliru. Bila mereka terkeliru dan masuk SPM cemas, salah lukis. Oh, jadi tak dapat markah cikgu? Kuranglah markahnya. Yang mana ada garisan tegak-tegak tu dapatlah markah. Okey, baik. Jadi murid di luar kena ingat ya. Okey, itu tips daripada Cikgu Sakinah. Ya. Baik, Cikgu, silakan. Okey, saya teruskan lagi ya. Boleh? Okey, so jenis-jenis lukisan oblik. So sekarang ni, oblik ada 3 jenis. Okey, yang pertama adalah oblik Cavalier. Okey, Cavalier. So ingat, apa bezanya oblik Cavalier ni dengan oblik lain? Okey, so oblik Cavalier ni, okey, kita ada saiz kat sini. Saiz sebenar, tegak, saiz sebenar, lebar dan juga saiz sebenar dalam. So kalau oblik Cavalier, dia pakai saiz penuh. Okey, so macam saya kata tadi, lukisan oblik ada satu permukaan rata dan satu permukaan bersudut, iaitu pada paksi surut lah. Ni paksi surut kita panggil. Okey, so permukaan rata ni biasanya kita akan ambil pandangan hadapan. Okey Afiq, ini adalah pelan ataupun pandangan atas lah. Okey, ini adalah pandangan hadapan. Okey, ini kita panggil pandangan sisi. Okey, biasanya pandangan hadapan kita letak sini. Kita letak pada T dan L. Okey, jadi bila dia saiz sebenar, so makanya 60 kita letak di sini. 60. Okey. So kalau 50 ni kita letak pada T, ketinggian lah 50. Okey, saiz sebenar yang kat belakang ni kita ambil pada pandangan pelan ataupun pada pandangan sisi. Okey. Sebab dia sebenarnya unjuran. Okey, jadi ini adalah 45. Okey, saya teruskan boleh? Boleh cikgu, silakan. Okey, so kita ada oblik kabinet. Tadi Cavalier kan? Ni kabinet. Okey, beza dia apa? Beza dia adalah saiz kita punya paksi surut je yang beza. Okey. Okey, paksi surut kita separuh. Maksudnya 60, 50, masih 60 dan 50. Tetapi 45 ni kita bahagi 2. Lebih kurang berapa tu Afiq? 45 dibahagikan 2. Ya. 22.5. Lebih kurang macam itulah saiznya. Okey, saya teruskan. Boleh? Okey, last sekali. Ni adalah oblik arm. Oblik arm ni sama, permukaan ratanya sama, tapi permukaan paksi surut dia lebih daripada 2 ataupun kurang daripada saiz L. Biasanya kita ambil 3/4 lah daripada 45. Baik, jadi ini perbezaan perbezaannya. Oblik arm dan juga Cavalier. Cavalier, kabinet dan arm. Okey, baik. Saya teruskan. So orientasi yang sesuai. Okey, kat sini ada 4 orientasi sebenarnya. So yang pertama ni, kalau ada lengkok. Okey, gambar kadang-kadang kita ada lengkok kan. Lengkok tu biasanya kita akan letak pada permukaan rata. So kita tak perlu buat kaedah lah untuk bulatan. Okey, yang kalau kita nak letak serong, maksudnya kurang baik lah. Okey, ni ada baik dan juga kurang baik kat sini. Baik, kurang baik. Okey, sama juga. Kalau lengkung pun biasanya kita letak pada permukaan rata. Okey, kurang baiknya pada paksi surut. Okey, kalau sudut pun sama, kita letak kat depan. Biasanya yang kita nampak macam kompleks sikit je, kita terus je letak kat permukaan depan. Tak apa, sekejap lagi saya ajar cara macam mana nak lukis. Boleh. Okey, orientasi pun sama macam ni. Kalau panjang, jangan letak belakang lah, letak depan. Okey. So, cara-cara macam mana nak melukis lukisan oblik. Okey. So, mula-mula sekali kita buat apa, Afiq? Mula-mula sekali? Ya. Cikgu tanya kita mula-mula sekali nak buat apa? Cikgu uji saya. Jadi kita perlu pastikan semua peralatan kita lengkap, betul tak cikgu? Betul. Okey, itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, kita perlu ada kertas lah. Ya, kertas, betul. Okey, lagi? Ini yang saya cikgu tadi dah setkan. Inilah dia yang ada dekat depan saya. Betul tak cikgu? Ya, betul. Kita tunjuk. Itu set yang biasanya murid-murid kita dekat sekolah ataupun yang belajar lukisan kejuruteraan gunalah. Jadi semua murid-murid yang mengambil mata pelajaran lukisan kejuruteraan perlu ada peralatan ini? Perlu, wajib. Sebab kita nak pakai sudut 45 tu susah kita nak lukis kan. Jadi kita ambil je sudut tu nanti. Ini dia. Okey. Okey, baik cikgu, mari kita teruskan. Okey, so mula-mula sekali Afiq tak habis jawab tadi. Oh, tak habis jawab lagi? Alah, ada lagi soalan rupanya. Sebenarnya mula-mula sekali kita baca soalan.
Okey, so Rajah satu menunjukkan 3 pandangan. Okey, macam ni Afiq Ni panggil lukisan ortografik. Okey. So ini adalah pandangan pelan tadi. Ini pandangan hadapan. Ini adalah sisi. Okey, lukis mengikut skala saiz penuh pandangan oblik kavalir. Kadang-kadang dia bagi kavalir, kadang-kadang dia bagi kabinet, kadang-kadang dia bagi arm. Tu kena bacalah. Kemudian pilih orientasi paling sesuai. Okey, so saiz petak grid. Ni petak grid lah ni. Petak grid 10/10 maksudnya ini adalah 10, ke bawah adalah 10. Okey, sebab apa? Dalam lukisan kejuruteraan kita pakai mm. Kita tak pakai cm Jadi kalau kita sebut ini 7 cm. Biasanya 7 cm bersamaan dengan 70 mm. Okey. So bila kita dah tengok kat sini, apa yang perkara pertama yang kita perlu buat adalah kita lukis dia punya paksi mengufuk. Kita nak ambil yang mana? Pelan ke, hadapan ke, sisi? Kalau kita pilih dulu orientasi dia. Okey. So sekarang ni kita ambil hadapan, kita letak pada permukaan rata. Jadi kita tengok sisi dia. Duduk kanan ke duduk kiri? Dia boleh duduk belah kanan ataupun belah kiri. So kalau dia duduk belah kanan, kita akan ambil paksinya sebelah kanan. Okey, jadi bila kita melukis, kita ambil space sikit. Maksudnya pandangan hadapan kita letak sini. So akan jadi paksi surut ke sana. Okey, saya faham. Jadi kalau kita letak pandangan hadapan kat sini, kan paksi surut kita dah terkeluar. Betul tak? Betul. Okey, so kita tak nak ibaratnya macam tak cukup kertas lah cikgu. Ya, nanti kita tak cukup kertas, nanti kita nak padam balik, kita tak cukup masa, kita ada banyak soalan lagi nak lukis. Okey, baik. Okey, so saya boleh teruskan? Boleh cikgu, silakan. Okey, so yang seterusnya adalah kita buat paksi ufuk. Okey, kita ambil paksi ufuk tadi saya dah kata permukaan hadapan, letak hadapan ni letak pada permukaan rata. Makanya pada sudut 90 darjah ni saiznya 90 mm, kita letak pada permukaan rata. Okey, so kita lukis. Okey. Ni kita ambil je, tadi kan dah ada kan tu pembaris T yang lurus tu, okey. Tu garis je. Kita ukurlah saiznya 90. Okey, kemudian kita buat paksi menegak. Paksi menegak ni kita buat saiz 70. Maksudnya kat sini 90. Kat sini kita ambil 70 ni kita letak sini. Macam tu. Okey. Dan kita buat paksi surut. Okey, paksi surut ini kita ambil saiz pada pandangan sisi. Iaitu 70 kita ambil, kita lukis je. Okey, sudutnya berapa tadi Afiq kat sini? Sudutnya? Ya, lukisan oblik sudutnya yang ini 30. 45. Maaf cikgu. 30 pun boleh, tapi prefer kan 45 lah. Okey, baik. Okey, so maksudnya macam Afiq kan? Okey, ini peralatan melukis. Ini kita panggil sesiku set. So ini adalah sesiku set bersudut 45 darjah. Maksudnya ini 45, ini pun 45. So kita ada lagi satu sesiku set. Yang ni, tapi biasanya dalam lukisan oblik kita tak gunalah. Okey. So ini bersudut 30 darjah dan ini 60 darjah. So Afiq pun ada kan? Ada. 70, 60, 90. Ya. Okey, baik. Jadi itulah dia, cikgu dah tunjukkan bersama dengan kita. Jadi sekarang ni kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Sakinah, tapi kita nak berehat terlebih dahulu. Boleh cikgu ya? Ya, boleh. Baiklah, jadi kita berehat terlebih dahulu, kemudian kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi murid di rumah jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. KPM. Kita nak teruskan lagi bersama dengan Cikgu Sakinah. Mari kita bersama dengan Cikgu Sakinah dengan mata pelajaran lukisan kejuruteraan. Silakan cikgu.
Okey, Afiq. So dari tadi kita dah buat paksi menegak, paksi mengufuk dan juga paksi surut. Okey, sekarang ni untuk lukisan begini kita boleh buat dulu kotak asas. Okey. So maksudnya kotak asas Afiq ni kan 90 kan? Tingginya 70. Jadi kita buat je kotak. Dan kita buat je bongkah ke belakang, kita ambil je 45 darjah tu, bawa je dan garis je. Okey. So dia akan jadi bentuk macam ni lah Afiq. Kita nak buat bongkah. Ni bongkah. Okey. Okey, dia akan jadi permukaan rata lah. Okey, dan lepas tu kita tengok shape dia. Okey, so tengok ni Afiq. Pada soalan satu ni, okey, pada pandangan plan, gambarnya penuh. Dia tak ada kosong. Okey, pandangan sisi pun sama. Penuh, dia tak ada kekosongan. Okey, makanya pada pandangan hadapan, bila kita tengok bentuknya macam bentuk L. Okey, jadi bila bentuk L, Afiq tengok kat sini kan? Kosong. Ya. Okey, jadi bila dia kosong, sebenarnya shape L ni, bentuk L ni, dia bentuk L sampai belakang. Baik. Okey, jadi kita boleh lukis ni. Okay, kita ambil jarak 4 ni kan. Ni tingginya 4 kotak. Jadi 4 kotak kita ukur. Kita pakai jangka lukis boleh. Pakai pembaris boleh kita ukur. Lepas tu kita buat satu garisan. Garisan ni kita ambil jarak ni. Ni katalah ini A kan. Ini adalah garisan A. Okey, jaraknya berapa tu? 50. Okey, dan dia tegak naik atas kan? Sebabkan dia permukaan rata, makanya dia terus tegak je naik atas. Okey, bila dia tegak naik atas, tingginya 30. Okey, so kita garis je tinggi 30. Maksudnya 30 tu 30 mm lah cikgu? Yes, 30 mm. Bersamaan dengan 3 cm. 3 cm? Yes. Okey, so ambil 3 cm pun boleh, ambil 30 mm sama je. Okey, kemudian kita ada sudut 45 tadi, kita unjur je ke belakang. Okey, sebab kita nampak kan bentuk ni macam L kan? Sebenarnya dia L dan kosong, makanya dia adalah L sampai belakang. Okey, jadi kita ambil je 45 darjah tu, kita garis je Afiq. Garis, garis, sambung dan sambung. Okey, ni garisan binaan Afiq. Maksudnya pelajar, murid kita dah bagi tahu kita kena pakai pensel 2H. Jadi nanti kita nak bagi tahu mana satu yang garisan objek. Objek tu maksudnya yang pekat lah. Macam mana bentuk yang sebenar je. Okey, jadi kita ambil pula pensel HB. Dan kita lukislah. Okey. Tu bentuk dia. Selesai. Okey, selesai. Jadi murid tak perlu padam ya di bahagian atas tu? Jangan padam. Jangan padam. Sebab ini adalah markah. Okey. So sudut 45 ni je lah, dia tak perlulah tulis. Kalau dia nak tulis pun boleh ke, tak perlu pun tak apa. Sebab dia adalah banyak lagi soalan lain. Okey, baik. Jadi selesai untuk soalan yang pertama. Selesai untuk soalan 1. Okey. So, Jadi cikgu, kita nak teruskan untuk soalan seterusnya. Tadi kita dah cuba untuk lukisan oblik. Silakan cikgu. Okey. So saya masuk soalan 2. Okey, so murid-murid yang berada di talian, saya nak minta masa sikit untuk lukis. Okey. Nanti saya akan panggil lah untuk tunjukkan jawapan. Ya? Afiq pun boleh juga kalau nak Afiq cuba pun lukis. Boleh cuba Okey. So Afiq, okey, sambil-sambil murid lukis, so saya nak tanya Afiq. Ni tadi pandangan apa tadi? Pandangan plan. Pandai, plan. Okay, plan, hadapan dan juga sisi. Sisi dah boleh dapat A ni. Jangan macam tu cikgu. Okey, antara 3 ni Afiq, yang mana kita nak pilih untuk kita letakkan pada permukaan rata? Pada permukaan rata? Kalau kita pilih sisi boleh cikgu? Tak boleh. Tak boleh. Mesti hadapan lah? Mesti ambil hadapan. Okey. So Afiq ambil hadapan ni, letak sini. Baik. Jadi dia paksi surut dia belah kanan ke belah kiri? Belah kanan. Ya, betul. Okey. So murid-murid yang berada di talian dah siap lukis? Boleh saya nak lukis. Okey. Boleh saya nak mintakan Akil? Okey, ada yang dah siap? Akil dah. Akil dah siap. Okey, tunjukkan Akil. Tunjuk lukisan awak Akil. Okey, itu dia. Afiq nampak tak bentuk dia? Nampak? Jadi itu adalah pandangan hadapan. Ini adalah permukaan rata dan satu lagi tu paksi surut. Ni lukisan oblik lah. Ini lukisan oblik. Ini adalah lukisan oblik untuk soalan ini.
Okey. Terima kasih Akil. Okey, terima kasih Akil. Baiklah, itu markah penuh confirm akan dapat cikgu. InsyaAllah tu nampak garisan binaan dan garisan objek dia. Okey, so kita tengok kita punya jawapan terus. Boleh? Boleh. Okey. Boleh, So, paksi ufuk, paksi tegak, paksi surut. Okey, macam biasa. Okey, kemudian kita buat bongkah dia. Okey, sebab kita nak tengok roughly bentuknya macam mana. Okey, kita lakar dulu pun boleh. Kita lukis terus pun boleh. Okey, macam Afiq kalau dah soalan ke 998, terus boleh lukis. Oh. Dah terror lah maksudnya. Okey, dah terror. Dah boleh terror terus dah. lukis. Okey. Lepas tu, okey kita bahagi dua. Bahagi dua sebab dia ada dua tingkat ni. Yep. Kan nampak macam ada satu tingkat, dua tingkat dan tingkat tiga lah. Okey. So kita buat kotak dia juga. Kita nampak tak ada dua tingkat? Betul. Okey. Lepas tu kalau daripada pandangan hadapan, bentuk ni duduk di belah kiri. Okey. Kalau dari sisi, ini sisi Ini adalah sisi, ini adalah hadapan, ini adalah pelan. Okey. So kalau dari sisi dia nampak macam duduk di pinggir kan? Ya. Tapi kalau dari hadapan sebenarnya dia duduk di sini. Okey. So makanya kita boleh buat kotak lagi di sini. Kita ambillah saiz ni tu. Ni 3 kotak kan? 3 kotak letak. Okey. Then buat garisan tegak naik atas. Macam tu. Ambil jarak. 2 kotak letak. So kalau kita tak tahu lukis bentuk dia, kita buat kotak-kotak-kotak semuanya. Okey. Macam saya buat ni. So sebenarnya sini adalah garisan serong. So kalau kita tengok dari sisi, ni adalah 2 kotak 20 mm lah. Darab 20 mm. So ini adalah 20 darab 20. Dan daripada point ni, katalah ini adalah point A. Ini adalah point B. Okey, ini adalah A dan juga B. Dan dia serong kan? Ya. Okey, serong terus je. Okey, ni konon-konon macam Afiq ni tengah panjat bukit lah. Ya, okey, panjat bukit. Sekarang Afiq dah penat. Afiq nak berehat kan? Ya, betul. Berehat. Berehat berapa kotak tu? 2 kotak. Ada 2 kotak. Jaraknya kat sana. Okey. Okey, maksudnya kita pergi 2 kotak ke belakang. Okey, sama kita unjur je. Okey, lepas tu kita bawa 2 kotak. Ke atas. Garis je. Oh, garis je. Okey, garis je. Dan Afiq panjat bukit lagi. Ya, betul. Kita teruskan lagi 2 kotak. Yes, sama je Afiq. So, bila kita garis, kita dah terror ni, kita naik atas dan kita terus lukis dia punya serong ni. Okey, kita lukis je serong dia. Okey, bila dah habis, Afiq dah penat. So, sekarang ni Afiq nak berehat di puncak. Inilah puncak dia. Inilah dia. Ya. Ni Afiq duduk sini kurus je kan? Tu Afiq. Okey. So, dah siap. Takkan kita nak biar kosong kan? Okey, so bila kita dah garis tu, kita garis disambungkan je. Okey, saya faham. Okey, bila kita garis sambungkan dan kita tengok last kali ni. Ni duduk bawah. Ni berapa kotak ni Afiq? 2 kotak cikgu. 2 kotak. Jadi kita ukur 2 kotak dan kita garis naik atas 2. Okey. Lepas tu 3. Kan ni 30 kan? 30. Garis je 3. Okey. Turun je bawah 2. Okey. Dan kita garislah sikit masuk dalam. Kita nak tengoklah dia sebenarnya ada lubang. Okey. So sekarang ni kita dah buat garisan binaan. Macam tadi student kan dia ada garisan binaan dan dengan garisan objek. So makanya garisan objeknya macam mana? Macam tu. Okey, itu garisan objek. Dah siap dah. Okey, baik. Itulah dia untuk soalan yang kedua. Jadi tadi kita Akil lah tunjuk jawapan dia. Akil lah tunjuk jawapan. Tahniah Akil. Baiklah. Jadi tahniah juga yang lain-lain. Yang lain pun mungkin ada mencuba juga. Baik cikgu, silakan kita teruskan untuk soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya okey. Ni soalan 3. Okey. So, saya nak tunjukkan soalan 3 ni, kita terus lukis je lah. Boleh. Macam mana gambarannya. Okey, paksi ufuk, paksi tegak. Ini paksi surut belah kiri. Sebab sisi di belah kiri. Okay. Tadi belah kanan kan? Okey. So, sekarang ni kita lukis macam biasa. Kotak. Okey, dan kita buat bentuk dia by tingkat lah. Okey. So, saya lajukan sikit. Boleh. Okey. Inilah bentuk sebenar. Okey, saya yang ni saya buat by kotak lah. So yang ni tadi kan, 1 naik atas, garis bawah, 1 lagi serong.
Okey, dan juga garisan ini. Okey, ini bila soalan macam ni, soalan kompleks sikit lah. Cuma mungkin murid-murid perlu apa ke? Maksudnya paksi surutnya di sebelah sisi kanan ataupun kiri ya cikgu ya? Ya. So kalau dia salah sisi macam ini, dia serong kan. So makanya bila serong agak sukar mungkin untuk belah kanan lah. Okey. Baik. Jadi kena berhati-hati untuk dapatkan markah yang penuh untuk mata pelajaran lukisan kejuruteraan. Baiklah, terima kasih Cikgu Sakinah di atas tunjuk ajar itu tadi. Jadi sekarang ni kita nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita, tapi sebelum itu kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi murid di rumah jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. KPM. Bantuan sampai. Tanda-tanda berjaya. Hai, saya Akmal Nazri. Saya Cikgu Murugan. Jangan lupa untuk saksikan co-kurikulum Badan Unit Beruniform Kelab dan Persatuan Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat 6 petang hanya di Didik TV KPM. Didik TV, hub pendidikan maya yang meliputi pelbagai mata pelajaran. Didik TV merangkumi kurikulum dan ko-kurikulum pendidikan kebangsaan untuk murid sekolah, prasekolah hingga ke pra-universiti. Dengan pembelajaran menarik yang dikendalikan oleh guru-guru berkelayakan. Didik TV boleh diakses bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Pembelajaran tanpa sempadan, transformasi berterusan. Jom belajar hanya di Didik TV KPM. Setiap hari mulai 7 pagi hingga 12 malam. Didik TV KPM. Bersama kita menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibar jalur gemilang. Zahirkan rasa cinta demi negara. Malaysia prihatin. Selamat Hari Kebangsaan 2021. TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, jadi macam mana? Masih lagi mengikuti tak sesi ulang kaji kita pada hari ini dengan mata pelajaran lukisan kejuruteraan. Jangan risau sebab kita masih lagi nak sambungkan lagi sesi pelajaran kita bersama dengan Cikgu Sakinah untuk soalan seterusnya. Mari kita sama-sama buat latihan. Silakan Cikgu Sakinah. Okey, Afiq dan penonton murid yang berada di rumah dan juga yang berada di talian, saya nak teruskan ke soalan 5. Boleh? Okey, so macam biasa Afiq, kita baca soalan juga. Ini adalah oblik kavalir juga. Okey, yang lain macam biasa. Cuma murid yang berada di talian dan juga yang berada di rumah, tengok, ini ada dua pandangan je. Okey, satu bila dia duduk atas, dia mesti pelan. Bawah pelan mesti hadapan. Yes, betul. pandai. Saya takut tu. Pandai. Jadi, pilih orientasi. Kenapa dia selalu highlightkan ayat ni? Pilih orientasi, pilih orientasi. So, makanya, bila ada pelan dan hadapan, okey, sisi kita nak letak mana? Kiri ke kanan? Kiri. Kiri, pandainya. Betul ya? Kiri. Kenapa kita pilih di kiri? Boleh saya tanya murid yang berada Mari di kita talian? cuba bertanya. Okey, kenapa kita pilih di kiri? Okey, saya nak panggil Hanisah boleh? Silakan Hanisah. So, biasanya kita pilih kiri sebab apa Hanisah?
Sebab Okey, Hanisah Hanisah, maaf Hanisah. Hanisah. Mungkin Hanisah ada masalah dengan gangguan mic sikit. Hanisah. Mungkin kita boleh cuba rakan yang lain untuk bantu jawapan Hanisah. Kita cuba Farid. 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 Okey Farid, kenapa biasanya kita ambil yang paksi surut kita di belah kiri? Kenapa Farid? Sebab ada permukaan apa ni? Permukaan serong. Oh, ada masalah juga. Kita ada masalah tak teknikal. apa, saya teruskan. Tak apa. Okey, good. Okey, yang pastinya bila ada permukaan serong kat sini, kita ambil dia di belah kiri lah. Okey. So macam biasa, kita lukis paksi ufuk, paksi tegak dan juga paksi surut. Okey, ni kita dah tera lah. Jadi kita tak nak buat kotak. Okey, jadi kita tak nak buat kotak, kita boleh buat pendek-pendek macam tu pun tak apa. Okey. Maksudnya ini adalah paksi yang saiz ni 70 darab dengan 40 ni. Inilah bahagian ini. So makanya kita boleh buat kotak dia dulu lah. Macam tu. Okey, dan kita boleh buat garisan tegak. Ini garisan tegak yang ni adalah 40 ni saiz ni. Katalah ini titik A dan titik B. Okey, ini adalah titik A dan juga titik B. Okey, saiz 40 lah. Dan kita buat kotak dia. Okey. Dan ini pandangan hadapan. Tadi hadapan duduk sini kan? Ya, betul. Ini pandangan pelan. Kita akan ambil dia kan, kita sebut dia adalah kedalaman kan? Betul. Jadi kedalaman ke belakang tu lah. Ke belakang tu kedalaman. Okey, semakanya jarak 40 ni kita letak sini. Dan dia adalah kotak kosong sebenarnya. So makanya kotak kosong yang rata kita lukis je. Okey. So lepas tu Afiq tengok dan murid yang berada di talian dan juga yang di rumah boleh tengok ada separuh bulatan kat sini. Dan juga ada bulatan kecil. Okey, dalam gambar rajah pada pelan, okey, katalah ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3. Okey, so separuh bulatan ni sebenarnya duduk mana? Di bahagian nombor 1. Okey, sebab dia ada bulatan kan, macam ni ada lubang sikit kan? Inilah lubang dia. Oh, so, itulah lubang dia. Sebenarnya dia duduk belakang. Okey, baik. Dan dia meninggi sikit. Nampak ni, dari sini ke sini ada tinggi 2 kan? So kita garis 2 dulu. Okey, lepas dah garis, kita buat bentuk segi 4 tepat ni. Okey. Dan kita boleh terus ambil garisan tengah. Garisan tengah bulatan ni. Untuk bulatan dalam lukisan oblik, kita tak perlu nak pakai kaedah. Kita just ambil jangka lukis je. Oh, gunakan jangka lukis saja. Ambil jangka lukis. Okey, dengan jejari ni kan, jejari ni dari titik tengah, ini titik tengah. Ke sini, ini kita panggil jejari. Jejari ni 30. Jadi ambil jangka lukis, letak je dan buat bulatan. Okey. So jadilah bentuk macam tu. Separuh bulatan. So bila sini kosong, okey, so sini kosong, sini kosong. Makanya dia sampai ke belakang. Okey? Saya faham. So, bila dia sampai ke belakang, kita buat shape yang sama. Kita lukis bentuk yang sama dan kita buat bulatan itu. Okey, so sekarang ni ada satu bulatan kecil kan? Okey, kat sini Afiq, saya nak bagi highlight sikit. Kat sini adalah ada garisan tangent tau. Jadi kita garis. Kita letak je sudut 45 tu dan kita garis je. Kita garis depan, kita perlu garis di belakang juga. Dan poin ini ke poin ini baru kita sambung. Yang ada poin kan? Baru kita garis dia. Okey. Kita nampak ada garisan kat situ? Nampak. Okey, last kali kita buat bulatan kecil. Kita ada bulatan kecil ni? Kan? Kita buat je kat situ. Berapa jarak dia tu? Jari dia 10 je. 10? Ambil je, letak je. Oh, ambil and then ambil jangka lukis, ukur je 10. Bulat. Yes, dan lukis bulat. Pegang pun betul macam tu. Pegang di atas. Baik. Saya lukis lah. So last kali kita buat ni, paksi serong ni kan ada serong sikit kan? Ada. Okey, so dari depan ke belakang sini, dari sini ke sini kan 40. Dari sini ke belakang ni 30. So makanya kita ambil jarak 30 dan kita garis je. Kemudian titik ini berjumpa dengan titik ini. Katalah titik M berjumpa dengan titik N. Inilah titik M. Ini adalah titik N. Kita garis je. Kan dia sambung je kan? Ya. So, kita sambung je.
Okey. Okey, itu bentuk dia. Inilah bentuk sebenarnya. Jadi di bahagian depan tu kosong sebenarnya. Yes, sebenarnya ni rata je. Okey. So, macam mana kita nak nampak? Macam mana kita nak bagi pandai bentuk dia? Kena buat latihan lah. Kena sentiasa membuat latihan. Murid yang berada di rumah dan juga yang berada di talian. Lagi-lagi duduk PKP ni kan. Ya. Sambil-sambil belajar tu, sambil tu kita boleh lakar, lukis bentuk dia. Kita nampak lah. Okey. Kita terror lah. Itulah dia. Jadi seterusnya cikgu, kita teruskan untuk soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, so kita baca soalan lagi. Rajah 6 menunjukkan 3 pandangan bagi sebuah objek. Okey, so lukis pandangan oblik kabinet. Okay, tadi kavalir. Lain dengan tadi. Lain, ni kabinet. Jadi kabinet tadi saya dah kata bahagi 2. Apa yang bahagi 2 tadi? Sisinya. Sisinya perlu dibahagikan 2. Maksudnya paksi surut tu kita bahagi separuh. Contoh Afiq macam ni kan. Sini ke sini kan 30 kan? Ya. Dia akan jadi bahagi 2, kita bahagi dia 2. Dia akan jadi 15. 15. Okey, so sama je lah. Okey, dan kita lukis sama je. Ni kita dah tahap terlalu terror lah. Kita terus buat bentuk-bentuk dia. Okey. Shape tinggi. Buat je. Okey, kita dah dapat ni dan kita lukis je sengit-sengit, serong-serong. Yang mana yang serong tu. Okey, kita sambung je. Macam tu. Dah siap. Okey, inilah dia contoh jawapan bagi soalan nombor 6 iaitu oblik kabinet. Baiklah, jadi cikgu, silakan cikgu untuk memberi rumusan untuk subjek untuk mata pelajaran pada hari ini, topik pada hari ini. Rumusan saya untuk murid yang berada di talian dan juga yang berada di rumah, lukisan oblik macam yang student kita kata awal tadi kan, lebih senang daripada lukisan isometri. Cuba kita kena banyakkan latihan, banyakkan melukis, banyak bertanya. Kalau tak faham, mesti tanya cikgu. Tanya saya selalu sampai pukul 12 malam pun saya jawab soalan. Wah, baik je cikgu. Jadi, tanyalah selalu. InsyaAllah cepat pandai. Ya. Okey, jangan putus asa masa PKP ni. Okey, teruskan berusaha. Itulah dia. Ambil setiap peluang yang ada untuk bertanya dengan guru anda sekiranya ada apa-apa tak faham. Sebab itulah pepatah Melayu kata, kalau malu bertanya, sesat jalan. Baiklah, ini saya dengan cerita rakan pengacara saya ada benda menarik untuk dikongsikan bersama dengan anda. Jadi Kabil, apa yang nak dikongsikan menariknya topik ataupun mata pelajaran pada hari ini? Silakan Kabil. Terima kasih Afiq. Hai murid-murid. So, lepas ni kita akan belajar bahasa Tamil dan pembelajaran hari ini adalah karangan berfakta bahagian B. Saksikan saya dengan Cikgu Shanmuganathan dalam Sukses SPM 2021. Over to you, Afiq. Okey, itu dia perkongsian sedikit daripada Kabil. Jadi berakhirlah untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini bagi mata pelajaran lukisan kejuruteraan. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Sakinah dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, iaitu Farid, Rabiatul Adawiyah, Haziq, Najla dan juga Akil. Itulah dia. Sesi pembelajaran kita dah berakhir di sini, jadi teruskan untuk mengulang kaji. Semoga anda akan mencapai kejayaan suatu hari nanti. Okey, good luck for your SPM. Jadi itu saja daripada saya, Afiq Syazwan. Kita jumpa lagi semuanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum.